Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat. Saya Nizam Malik dan sekarang kita berlangsung secara live di Facebook page Nizam Malik dan juga di TikTok page Tuan Nizam Malik. Selamat tengah hari. Apa khabar anda semua? Harap anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera di mana sahaja anda berada. Okay, dan sudi untuk join sesi live saya pada hari ini. Okay, so seperti biasa, saya akan live di page Facebook page dan juga di TikTok page saya. Okay, pada setiap hari Isnin sehingga hari Khamis pukul 12 tengah hari. Okay, jadi kepada anda yang merupakan seorang pelabur dan trader saham di Bursa Malaysia, okay, ataupun anda yang bakal nak menceburi dunia pelaburan saham ni, anda boleh join sesi live ni. Kita akan borak-borak berkaitan dengan saham dan kita akan belajar macam mana cara untuk berjaya dalam dunia pelaburan saham di Bursa Malaysia. Okay, alright. So sekiranya anda sedang menonton secara live, anda boleh say hi dulu dekat ruangan komen. Sama ada anda menonton di TikTok ataupun di Facebook, okay, anda boleh say hi dekat ruangan komen dan berinteraksi dengan saya. Adakah anda dengar suara saya dengan jelas? Adakah line internet kita okey? Anda boleh tulis dulu dekat ruangan komen di bawah. Okay, so hari ni saya tak pakai mic. Okay, so saya pakai direct mic daripada phone saya sahaja, iPhone saya sahaja. Okay, sebab semalam saya dapat feedback yang suara saya tak berapa jelas, tak berapa kuat bila pakai mic tu. Okay, walaupun dia lebih lebih bagus kalau saya jalan jauh daripada kamera, dia masih lagi capture suara saya dengan jelas. Tapi kalau saya bercakap dekat dengan kamera macam ni kan, dengan handphone macam ni, it's better saya pakai mic original daripada iPhone sahaja. Okay, alright. Jadi saya pakai mic biasa je. Okay, hopefully anda boleh dengar suara saya dengan jelas. Okay, so kalau anda sedang menonton, anda boleh klik like, klik love dan juga klik button share supaya lebih ramai lagi rakan-rakan kita dapat join sesi live pada hari ini. Okay, alright. So apakah topik kita pada hari ini? So hari ini topik kita adalah berkaitan dengan bagaimana untuk tenang walaupun saham yang kita beli jatuh. Okay, alright. So topik ni adalah topik yang kita khususkan kepada anda yang dah melabur dan trade saham di Bursa Malaysia. Dan pastinya kalau anda beli saham, okay, akan ada satu situasi di mana anda beli saham tu dan harga saham tu jatuh dan anda berada dalam position unrealized loss. Okay, jadi sempena hari ni pasaran saham masih lagi merah. Okay, hari ni turun lagi pasaran saham dan banyak juga kaunter saham yang merah hari ni. Okay, jadi kita nak cerita tentang macam mana kita nak jadi pelabur dan trader saham yang beli saham tapi kita tenang sahaja. Okay, sebab ramai orang dia melabur saham di Bursa Malaysia ni, dia tak tenang. Dia risau, dia cemas, dia menggelabah bila beli saham kan. Bila harga saham jatuh, terus rasa macam berdebar-debar, beremosi kan. Jadi macam mana caranya kita nak jadi seorang pelabur dan trader saham yang tenang di Bursa Malaysia? Jadi hari ini saya akan kongsikan dengan anda beberapa tips, okay, macam mana cara untuk kita mengharungi pasaran saham yang volatile, yang turun dan naik, okay, dan kita nak teruskan perjalanan kita sebagai seorang pelabur dan trader saham. Okay, so berapa ramai daripada anda nak belajar? Kalau nak belajar, komen nak dekat ruangan komen. Okay, hari ni saya akan kongsikan pengalaman saya. Okay, dan apa yang saya kongsikan dengan anda ni tak ada dalam buku. Okay, anda bacalah buku mana-mana, tak ada cerita pasal topik ni. Okay, sebab itulah anda kena dengar sesi live ni dari awal sampai habis kalau anda nak jadi seorang pelabur dan trader saham yang steady. You steady, I steady. You steady, I steady. Okay, dan dapat melayari pasaran saham dengan lebih baik lagi. Okay, alright. Kimal, yuran. Yuran apa tu? Tiba-tiba yuran okay, alright. So kita belajar sekarang dalam live ni. Okay, saya nak share dengan anda terus, okay, macam mana cara untuk kita jadi pelabur dan trader saham yang tenang. Okay, alright. Pak Lah 88, saham haram. Oh, tiba-tiba saham haram. Okay, alright. So apa kita nak cakap kalau tiba-tiba ada orang cakap saham haram?
Nanti saya jawab soalan tu kalau ada masa dalam live ni. Okay, macam mana kita nak jawab kalau ada orang cakap saham haram. Okay, macam Pak Lah 88 kata saham haram. Okay. So kalau anda ada jawapan, anda boleh tulis dekat ruangan komen. Kalau ada orang cakap saham haram, nak jawab apa, okay? Alright, Abid Mokhtar, saya dah ada asas saham. Kelas apa yang sesuai dengan Tuan Nizam? Okay, Tuan Abid Mokhtar, saya faham Tuan dah ada asas saham. Okay, tetapi sekiranya Tuan nak belajar saham bersama dengan saya sarankan Tuan join dulu kita punya program Newbie. Okay, Newbie Saham Mastery Online yang kita akan ada buat pada hari Sabtu ni. Pada 30 Julai 2022, Tuan join dulu kelas tersebut dan Tuan dapatkan penerangan dulu daripada saya dan Tuan nilaikan dulu sama ada saya sesuai dengan Tuan ataupun tidak dalam proses belajar saham. Kalau Tuan rasa sesuai, ada kesesuaian, boleh faham apa yang saya explain, mindset saham yang saya introduce, okay, dalam melabur dan trade saham, dan Tuan boleh consider untuk go to the next step lah. Okay, so pada saya kan ramai dalam baru-baru ni ada yang message saya dan team yang tanya, saya dah ada asas saham, saya nak belajar benda yang advance, berapa harga? Okay, tapi pada saya kan, okay, sebelum anda nak belajar benda yang advance bersama dengan saya, it's better for you to find kesesuaian, suitability dalam proses belajar saham dengan saya. Okay, sebab it's not about ilmu yang kita nak sampaikan, tapi kita nak tahu sama ada apa yang saya ajar ni benda yang anda perlukan ataupun tidak. Okay, so sebab tu saya sentiasa sarankan anda yang nak belajar, walaupun anda dah ada knowledge basic, okay, anda go through dulu proses daripada Newbie Saham Mastery Online. Okay, sebab mungkin apa yang saya sampaikan tu berbeza daripada apa yang anda pegang tentang saham sebelum ni lah. So lebih kepada mindset. Okay, especially kalau anda tanya apa bezanya. Contohnya kalau anda sebelum ni ada mindset macam intraday, short term, rempit, BTST dan sebagainya, scalping dan sebagainya, itu adalah mindset yang tak berapa sesuai lah untuk belajar saham bersama dengan saya. Sebab saya tak ajar benda-benda macam tu. Okay, dalam saham saya ajar macam mana kita nak buat duit dalam pasaran saham melalui dividen dan juga capital gain, okay, dengan cara yang betul lah, basically. Okay, alright, AAFX, nak tengok portfolio please. Nak tengok portfolio boleh tengok dekat Facebook page Nizam Malik. Hari ni saya ada post satu portfolio saham saya, so anda boleh tengok dekat Facebook Nizam Malik page. Okay, alright, Muhammad Fahmi, Assalamualaikum Tuan. Kalau nak jual saham, kita kena jual ikut lot yang kita buy ke? Jawapannya tidak. Kita boleh jual ikut berapa saham, berapa unit saham yang kita nak jual lah, berapa lot yang kita nak jual lah. Contohnya kita beli saham 1000 unit, so kita nak jual 700 unit dulu, boleh, tak ada masalah. Okay, so terpulang kepada kita lah, kita decide berapa yang kita nak jual lah. Okay, alright, Kafi Rosi, Assalamualaikum Tuan Nizam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, alright, so dah klik button share ke belum ni? Kalau dah anda sedang menonton, bantu saya untuk klik button share. Okay, invite rakan-rakan anda untuk join sesi live ni. Okay, sebab saya memang buat sesi live secara konsisten hari Isnin sampai hari Khamis pukul 12 tengah hari. Saya akan komit masa saya untuk live bersama dengan anda, untuk menjawab persoalan anda, untuk berkongsi sedikit ilmu tentang saham. Okay, dan saya harap anda dapat luangkan masa untuk follow sesi live ni. Okay, dan sekarang saya dah tak buat live malam dah. Okay, sebab malam saya banyak spend time dengan my family lah. Okay, so saya berehat malam. Okay, dan saya fokus live saya pada waktu siang lah. Okay, jadi kalau anda nak follow live saya, okay, pukul 12 tengah hari, pukul 1 sampai pukul 12 tengah hari. Okay, hari Isnin sampai hari Khamis. Okay, boleh? Alright, makan-makan sedap, saham naik hari ni. Okay, ada saham naik, ada saham turun. Itu adalah perkara yang biasa, okay, dalam saham. Okay, alright, jadi jom kita pergi ke whiteboard kita. Okay, dan kita nak mulakan belajar. Okay, hari ni kita nak belajar tentang macam mana nak kekal tenang, okay, dalam pelaburan saham yang kita lakukan. Okay, so walaupun kita saham yang kita beli tu jatuh, macam mana kita nak maintain steady dalam saham. Okay, jadi saya nak tutup lampu sekejap. Alright, okay, right. So ni adalah topik semalam lah. Kita belajar cara jana wang dari saham. Okay, ada dua cara jana wang dari saham, sama ada melalui dividen ataupun capital gain. Okay, so ni saya boleh padam lah. Semalam kita dah belajar dah. So siapa yang tak tonton video live semalam, okay, ada recording dekat Facebook
Facebook page Nizam Malik, anda boleh tonton recording live ni. Okay? Dekat TikTok tak ada rakaman live. Okay? Sebab memang TikTok dia tak ada tempat untuk kita letakkan video live yang panjang dekat lebih 30 minit lah. Okay? So that's why anda boleh pergi ke Facebook page Nizam Malik, okay, dan tonton video dekat situ. Okay, boleh semua? Alright. Okay, UMD naik 60% hari ni. Okay, alright. Rafidah, Assalamualaikum tuan. Saham ada margin call tak? Saham tak ada margin call. Saham ada unrealized loss dan juga cut loss ataupun loss. Okay, so tidak ada margin call lah. Okay, kalau kita beli saham menggunakan modal yang kita ada, maksudnya kita akan loss duit yang kita letak sahaja. Okay, kita tidak menggunakan leverage dalam pelaburan saham yang kita lakukan. Okay, sekejap saya kena setting sekejap kamera. Okay, susah juga nak setting kamera ni sebab saya live di dua tempat, di Facebook dan juga di TikTok. Okay, so saya kena make sure dia punya position dia tepat untuk kedua-duanya. Okay. Okay, alright. Alright, so siapa pula tu yang scammer dah masuk tu? Good news Okay, so saya ban terus ban, macam nak ban dia ni? Okay, alright, ban. Okay, alright. Scammer masuk dalam live saya pakai profile saya, lepas tu duk promote dia punya scam. Okay, alright. Alright, makan sedap, untung 10k, untung 16k. Tahniah saya ucapkan yang siapa-siapa yang buat profit, alhamdulillah, tahniah. Okay, alright. Jadi persoalannya, mana saya punya ni? Okay, alright, marker pen. Okay, alright. So, bagaimana tenang? Bagaimana tenang walaupun saham yang dibeli jatuh. Jatuh. Okay, alright. So ini topik kita pada hari ini, bagaimana tenang, bagaimana kekal tenang walaupun saham yang kita beli jatuh. Okay, nampak ke? Okay, dia agak ada silau sikit. Silau okay, silau tak apa, jangan kilau. Okay, alright, boleh Okay, alright. So, bagaimana kita nak tenang? Okay, sebab ramai orang dia melabur saham ni dia tidak tenang. Okay, jadi that's why kita nak tahu macam mana caranya untuk kita nak kekal tenang dalam pasaran saham. Okay, so nombor satu, apa yang membuatkan kita tenang dalam saham adalah persediaan. Nombor satu, persediaan. Okay, kita kena buat persediaan dulu sebelum kita beli saham. Okay, masalah ramai orang adalah mereka tidak membuat persediaan sebelum membeli saham. Okay, persediaan dari segi modal, persediaan dari segi ilmu, persediaan dari segi mindset untuk melabur saham ni, dia tidak ada persediaan. So ramai orang masuk ke pasaran saham, dia fikir just nak beli saham dan buat profit. Itu kesilapan ramai orang dan menyebabkan ramai orang jadi tidak tenang dalam saham. Okay, sebab tidak ada persediaan. Okay, so persediaan ni sangat-sangat penting. So persediaan modal, make sure anda gunakan modal yang khas untuk tujuan pelaburan saham. Okay, jangan gunakan modal yang anda gunakan untuk beli makanan untuk keluarga anda. Okay, so make sure anda ada modal yang khas. So anda kena buat simpanan kalau anda nak melabur saham. Okay, kumpulkan satu modal untuk buat pelaburan saham. Okay, dan modal ni jangan pinjam duit orang, jangan berhutang, jangan ambil loan, jangan gunakan duit kad kredit untuk melabur saham. Belajar untuk simpan duit untuk buat pelaburan saham lah. Okay, so persediaan dari segi modal, persediaan dari segi mindset kita lah. Mindset sebagai seorang pelabur dan trader saham. Okay, jadi ini adalah perkara yang penting dan of course persediaan ilmu lah. Okay, kalau tak ada ilmu, memanglah kita akan buat sesuatu tu dalam keadaan kerisauan. So anda bayangkanlah, kalau kita memandu kereta, kita tak tahu macam mana nak pandu kereta. Kita tak ada lesen kereta memandu kan, lesen memandu tak ada. Mestilah kita akan risau nak memandu kereta. Okay, tetapi kalau kita tahu macam mana nak operate kereta tersebut, macam mana nak gerakkan steering, macam mana nak tekan minyak pedal, macam mana nak masuk gear, kita tahu benda tu, maka kita kurang ketakutan. Jadi ilmu ni dalam saham ni, kita kena tahu apa yang kita buat dalam saham
barulah kita akan lebih yakin dan juga kurang ketakutan kita dalam pelaburan saham. Okay? So ramai orang dia tidak invest for knowledge. Okay? Dia cuba untuk melabur saham ikut rasa dan cuba jaya. Itu yang menyebabkan ramai orang takut dalam saham. Okay? Tapi bila kita kata kena belajar, dia tak nak belajar. Dia malas nak belajar ataupun dia rasa belajar ni perlukan kos yang tinggi. Okay, so ramai orang kata nak belajar Tuan Nizam, tapi nak belajar ni kena bayar beribu ringgit. Sebenarnya tak. Okay, nak belajar ni boleh percuma sahaja. Okay, anda boleh pergi dekat Google, YouTube. Okay, macam-macam ilmu tentang saham ada dekat sana. Kan Google kan library terbesar di dunia. Okay, YouTube pun adalah library video terbesar di dunia. So, tak ada sebab yang kita tak boleh belajar. Okay, boleh belajar menggunakan Google dan juga YouTube. Okay, tetapi masalahnya bila anda belajar menggunakan Google dan YouTube, terlalu banyak informasi, anda tak tahu pula yang mana satu yang betul. That's the problem. Okay, sebab itulah kita cari mentor ataupun guru, okay, belajar secara berguru, insyaAllah kita dapat belajar benda yang betul, direct to the point. That's the idea. Tapi kalau anda rasa nak dapatkan guru ataupun nak attend kelas dan sebagainya mahal, maka anda bermulalah dengan Google dan YouTube. Dan saya juga dulu pun bermula dengan Google dan YouTube. Belajar daripada internet, cuba belajar sendiri. Sehingga saya satu level, saya start, okay, saya tak boleh nak faham apa yang saya belajar tu, maka saya cuba cari mentor untuk ajar saya. So that's the process, okay, yang kita perlu lalui dalam proses belajar saham ni. Dan kadang-kadang proses belajar saham ni adalah kita akan faham bila kita start buat. Bila kita beli saham baru kita akan faham. Sebab itulah saya selalu cakap kepada student saya, okay, kita gunakan konsep start small, grow big. Maksudnya kita bermula dengan modal yang rendah untuk kita belajar dulu cara yang betul buat saham, dan lepas tu barulah kita buat saham ni dengan lebih agresif bila kita dah faham apa yang kita buat dalam saham. Okay? Alright, so ini adalah perkara yang pertama yang macam kalau kita buat perkara ni, maka kita akan lebih tenang untuk melabur dalam saham. Siapa yang tak buat persediaan sebelum melabur saham, biasanya dia akan berada dalam keadaan yang risau untuk melabur saham ni. Okay? Alright, so nombor 2. Nombor 2, apakah perkara yang akan membantu kita untuk tenang dalam pelaburan saham adalah trading plan. Okay, trading plan. Okay, trading plan ni adalah sangat penting untuk kita buat sebelum kita membeli sesuatu saham. Okay, right. Wan Zul, best tajuk ni dan terbaik. Okay, kalau anda rasa tajuk ni best dan terbaik tu, bantu saya untuk klik button like dan klik button love dan juga klik button share. Tolong saya untuk klik button share, okay, supaya lebih ramai lagi dapat manfaat daripada sharing saya hari ni. Okay, alright. So trading plan ni adalah perancangan untuk beli dan jual saham. Okay, by rule, okay, sepatutnya kita membuat trading plan sebelum beli apa-apa saham. Okay, masalah ramai orang adalah dia beli saham, dia buat kajian technical analysis, tetapi dia tidak buat trading plan sebelum beli saham. Jadi menyebabkan dia tak tahu apa nak expect kalau saham tu jatuh. Okay, so secara ringkasnya, apakah itu trading plan? So trading plan ni ada beberapa perkara yang anda kena faham. Ada 3 benda yang anda kena faham. Okay, yang pertama adalah anda perlu tahu entry price anda. Anda perlu tahu entry price anda. Nampak ya? Okay, anda perlu tahu berapakah harga untuk anda masuk. Kat mana sepatutnya anda beli saham tersebut. Okay, kemudian yang kedua, anda perlu tahu cut loss price anda. Okay, anda kena tahu berapakah cut loss price anda. Sekiranya harga saham tu jatuh, okay, anda kena tahu kat mana anda sepatutnya cut. Okay? Dan apabila anda tahu entry price dan anda tahu cut loss price, okay, anda sepatutnya tahu anda punya cut loss percentage. Okay, tak nampak saya pusing sikit. Alright, anda patut tahu anda punya cut loss percentage. Berapakah kerugian yang anda perlu tanggung sekiranya saham tersebut jatuh ke cut loss price anda clear position dan anda realize the loss dengan cut loss percentage tersebut. Okay, anda kena tahu berapa cut loss percentage anda. Dan yang ketiga seterusnya adalah anda perlu tahu anda punya target price. Kat mana anda nak kena jual saham anda. So target price, okay, apabila harga saham tersebut naik, anda kena tahu kat mana patutnya anda jual saham anda. So dalam trading plan, inilah perkara-perkara yang anda kena buat. Ada 4 lah
Kalau boleh saya katakan, ada 4 benda yang penting. Anda kena tahu anda punya entry price. Yang kedua, anda perlu tahu cut loss price anda. Yang ketiga, anda perlu tahu anda punya cut loss percentage. Dan yang keempat, anda perlu tahu anda punya target price. Okay, so bila anda dah ada trading plan sebelum anda beli sesuatu saham, maka anda akan hanya membeli dan menjual saham based on this trading plan sahaja. Okay, maksudnya anda akan beli saham tu, okay, bila pasaran saham dibuka, anda akan target beli tu pada harga entry price yang anda telah set. Anda nak beli pada harga berapa. Okay, lepas berjaya beli, anda dah on position, anda saham tersebut akan ada dalam portfolio anda. Maka dua perkara boleh berlaku, sama ada harga saham tersebut naik ataupun harga saham tu turun. Dua-dua ni boleh berlaku. So, katakan saham tersebut naik ke target price anda, maka anda akan jual untuk take profit dan settle trade tersebut. Itu adalah the best thing to happen. Maksudnya anda berjaya buat profit lah. Okey, tapi persoalannya adalah saham tersebut boleh jatuh juga. What if kalau saham tersebut jatuh? So, kalau saham tu jatuh, anda akan hanya jual bila saham tersebut kena kepada anda punya cut loss price. So, cut loss price anda, katakan anda monitor saham tersebut, dia turun naik, turun naik, turun naik. Kita takkan buat apa-apa selagi saham tersebut tak kena cut loss price. Kalau dia kena cut loss price, kita clear position. Dengan pengetahuan berapakah cut loss percentage yang kita telah pun kira sebelum kita beli saham tersebut. Katakanlah cut loss percentage kita negatif 10%. Katakan kita punya cut loss kita kira negatif 10%. Jadi, katakan kita punya modal adalah RM1,000. Kalau kita rugi 10%, maka kita akan loss banyak RM100. So, itu sahaja yang kita akan loss. Takkan lebih daripada tu. Maksudnya, kalau dia turun sampai cut loss price, kita cut RM100 hilang, RM900 dapat balik. Lebih kurang macam tu. Ni adalah kiraan gross. Kiraan gross. Okay, dan tak termasuk brokerage fee. Brokerage fee sebenarnya anda kena sediakan duit khas untuk brokerage fee. Ramai orang dia kira sekali. Saya kira berasingan. Duit modal dengan kos untuk brokerage fee adalah berbeza. Contoh, katakan saya nak melabur saham, modal saya adalah RM1,000. Saya akan masukkan duit ekstra RM200. RM200 tu saya setkan dia adalah untuk brokerage fee. So, RM1,200 saya masukkan duit dalam tersebut dan saya beli saham menggunakan RM1,000. Something like that. Okay, so itu cara saya untuk asingkan kiraan untuk brokerage fee. Okay, so kiraan ni adalah untuk trade saham saja. Okay, Muhammad fahami 10% dan 30% tuan. 10% dan 30% macam mana tu? Okay, cut loss percentage biasanya kita maintain dekat bawah negatif 10%. Okay, biasanya. Okay, saya dan student saya, kita train untuk sentiasa set bawah negatif 10%. Supaya kalau loss tersebut tidak melebar besar. Okay, kalau dah loss sampai 30%, banyak kerugian tu agak besar lah. Okay, alright. So, this is trading plan. Jadi, bila saham yang kita beli, jatuh, okay, ramai orang dia jatuh 1 sen, jatuh 2 sen, dia dah menggelabah. Okay, sebab dia tidak ada trading plan ini. Okay, tetapi macam saya, kalau saya trade saham, saya faham yang harga saham tu boleh naik dan harga saham tu boleh turun. Okay, tetapi saya tak perlu rasa apa-apa bila saham naik dan turun selagi dia tak kena cut loss price saya dan juga tak kena target price saya. So, sementara tu dia unrealized loss, biar je lah unrealized loss. Sehinggalah kalau dia kena cut loss price, barulah saya sibuk akan jual saham tersebut. Okay, so itu adalah pendekatan yang saya buat di mana tidak ada ketakutan, tidak ada kerisauan, tidak ada beremosi bila saya faham trading plan saya. So, trading plan ni adalah tools ataupun alat, cara yang saya gunakan untuk mengurangkan kerisauan saya dalam pasaran saham. Sebab saya akan hanya bertindak based on trading plan ini sahaja. Okay? Alright, so ini adalah tentang trading plan. Kalau faham, komen faham. Kalau ada soalan, anda boleh tulis soalan dekat ruangan komen. Okay, dan nombor yang ketiga, okay, saya bagi anda tips yang ketiga. Okay, macam mana kita nak kurangkan kerisauan dalam saham. Berapa ramai daripada anda sedang belajar ni? Okay, ada ke? Saya nak bagi tips yang ketiga ni. Cepat. Kalau ramai yang sedang belajar ni, saya bagi tips yang ketiga. Kalau tak ramai yang belajar ni, saya simpan je lah tips ketiga.
Alright, Wan, kenapa tak cut loss bila pecah support? Bila beli pula time support, kenapa nak tunggu negatif 10%? Siapa yang ajar beli dekat support? Itu masalahnya. Siapa yang ajar beli kat support? Okay, so that's why first kali anda kena faham sebelum kita buat trading plan ni, kita buat technical analysis dulu. So technical analysis, saya ada cara saya di mana kita taklah semestinya beli dekat support price. Okay, dan sebab itulah sebenarnya anda kena belajar sistem kajian saham ni secara penuh. Okay, kalau anda beli dekat cut loss, anda beli dekat support dan anda tak tahu macam mana nak buat cut loss, that's the problem lah. Okay, right? Okay, right. Kamal Mansur, belanja tip. Ni tengah belanja tip lah ni. Ni tengah cerita tips macam mana saya nak buat, okay? Alright. Sebab kalau anda tak belajar cara untuk melabur saham dengan tenang, anda dapat tips counter pun, nanti anda beli saham anda akan tak tenang juga. Anda akan risau juga. Sebab saham yang anda beli turun naik, turun naik, turun turun turun. Jadi anda akan tetap beremosi bila anda beli saham tanpa trading plan. So, fahamkan trading plan. Okay, dan insyaAllah anda akan dapat melabur saham dengan tenang. Okay, alright. Ahmad Farid Alwi, tip ketiga. Okay, alright, tip ketiga. Dah klik button share ke belum? Bantu saya untuk klik button share, ramaikan kita punya sesi live ni. Okay, semoga ada manfaat. Okay, so tips yang ketiga ni adalah benda yang saya buat lah. Okay, alright. So no news. Alright. Warna merah lah kita pakai sebab merah kan, harga saham jatuh kan. So merah lah. Say no news. Okay, alright. So no news. Tips yang ketiga, macam mana kita nak melabur saham dengan tenang adalah kita tak terlalu sibukkan dengan membaca news dekat luar sana. Okay, of course, saya tak kata news ataupun berita dekat luar sana tu penting ke tak penting. Okay, mungkin penting lah. Okay, ada berita-berita yang penting. Tetapi, ingat, news tersebut, bila kita baca, benda tu mungkin dah berlaku. Ataupun mungkin perkara, benda yang saya selalu cakap adalah news adalah benda yang kita tak boleh nak kawal. Selalu benda kalau kita nak tenangkan, kita kena faham benda yang kita boleh kawal dengan benda yang kita tak boleh kawal. Kita hanya fokus kepada benda yang kita boleh kawal sahaja dan kita tak perlu risaukan benda yang kita tak boleh nak kawal. So ini adalah perkara yang penting. Okay, dalam proses kita nak belajar macam mana nak tenang melabur saham adalah ramai orang dia bila baca news dia jadi menggeletar. Dia baca news kan, contoh kegawatan ekonomi akan berlaku. Okay, akan berlaku kegawatan ekonomi. Dia baca je tak headline, okay, dijangka gawat ekonomi tahun 2023. Dia terus, wah macam mana ni, bahaya ni. Teruk ni macam ni. Lepas tu ada pula orang tulis kat komen dekat Facebook dan sebagainya. Okay, kegawatan ekonomi, harga kos barang tinggi, inflasi meningkat, krisis makanan. So semua dia dengar semua ni negatif, dia jadi macam takut tau. Dia jadi takut, dia jadi negatif, dia jadi dia jadi tak tenang. Terus dia jadi beremosi. Sebab tu macam mana cara saya melabur dan trade saham dalam keadaan yang tenang adalah saya tak kisahkan sangat tentang news. News ni kita boleh baca untuk pengetahuan. Okay, tetapi kita tak perlulah terlalu risaukan apa yang news tu tulis. Okay, apakah cerita news tersebut. Baca sekadar baca lah. Tak perlu nak baca je terus berdebar-debar takut kan. Lepas tu kalau orang cakap, ada pula orang tulis pasaran saham Bursa Malaysia akan naik. Wah, tenang. Oh, rasa okey. Tak boleh macam tu. Sebab yang tulis tu sekadar tulis je. Dia tak tahu pun apa yang akan berlaku pada masa akan datang. So, orang yang sama boleh tulis pasaran saham akan naik. Ada orang boleh tulis pasaran saham akan turun. So, benda tu siapa-siapa boleh tulis. So, jangan too much affected dengan apa yang orang tulis dekat luar sana. Yang penting, kita bila beli saham, kita tahu apa yang kita beli. Kita dah kaji saham yang kita beli. Kita dah ada trading plan. Dan kita follow trading plan kita. So, itu je benda yang kita buat dalam saham. Macam saya kata, kalau ada buy signal, kita beli. Tak ada buy signal, tak payah beli. Okay, kalau ada sell signal, kita jual. Kalau tak ada sell signal, tak payahlah nak jual. Kalau nak jual pun suka hatilah. Terpulanglah masing-masing. So, ini adalah sistem ataupun konsep yang kita gunakan dalam pelaburan saham yang membantu kita untuk kekal tenang dalam saham. Walaupun saham naik ke turun ke, anything can happen in the stock market.
Okay, tetapi kita tak tahu dah apakah yang kita buat. Okay, dan of course, bila kita kena cut loss saham kita, contoh saham yang kita beli ni, baru beli, lepas tu dia jatuh, lepas tu kena cut loss price, kita clear position, clear je lah. Okay, maksudnya trade tersebut dah berakhir dan kita dah jual saham tersebut dan saham tersebut bukan dalam game kita lagi, bukan dalam activity trade saham kita lagi. Dah habis dah game kat situ. So kita fokus kepada next trade pula. Benda yang dah lepas, lepaskan. Move on ke next trade pula. Okay, so itulah perkara yang membantu kita untuk kekal fokus dalam saham dan make sure kita dapat lebih tenang dalam pelaburan saham. Okay, so cuba tuliskan apakah learning point anda, apa yang anda belajar dalam sesi ini. So kita dah belajar 3 perkara bagaimana nak tenang walaupun saham yang dibeli jatuh. Yang pertama sekali, anda kena melabur saham dengan persediaan yang betul. Okay, jangan melabur saham ni suka-suka, cuba-cuba buat, ingat boleh buat duit dalam saham. Yang kedua adalah anda kena ada trading plan sebelum anda beli sesuatu saham. Mesti ada. Dan nombor 3 adalah jangan risau sangat pasal news dekat luar sana. Okay, so tak payah risau sangat. Okay, dan fokus kepada kajian saham anda yang anda lakukan. Okay, cuma make sure anda kena buat kajian saham dengan betul lah. Okay, jangan buat kajian saham suka-suka hati. Okay, dengan cara yang mungkin salah. Okay, sebab kajian saham, kalau kajian saham tu salah, okay, tu pun boleh jadi masalah juga. Okay, so sebab tu kajian saham kena buat dengan cara yang betul. Okay, alright. Cuba tuliskan dekat ruangan komen apa yang anda belajar hari ni. Adakah bermanfaat? Cuba komen. Okay, alright. Tuan Syed Idrus pun dah masuk. Okay, alright. Idaha Fikris, betul tuan, kena ada trading plan. Okay, alright. Okay, Tuan Syed Idrus, TNM, walaupun dalam keadaan sekarang, semalam saya masih buat profit, bolehlah buat minum kopi. Tuan Syed Idrus, kalau ada profit, share lah sikit profit dengan kita orang. Bukan nak suruh bagi duit profit tu kat kita, kat saya. Okay, share screenshot je. Share screenshot, tunjuk. Kita nak beritahu yang ada orang still boleh buat duit dalam pasaran saham. Boleh minum kopi dengan duit saham. Tapi sebab ada orang tanya, betul ke boleh buat duit saham dalam waktu-waktu sekarang ni? Kan dalam pasaran saham, walaupun market jatuh, ada counter saham naik, ada counter saham jatuh. Kita fokus je lah kat counter saham yang naik. Dan counter saham yang jatuh, kita abaikan lah. Okay, kalau kita beli saham, saham tersebut jatuh, dan kita cut loss je lah. So, ada masa kita rugi. So, that's why, bila orang cakap, wah, asyik untung je, tak juga. Ada masa kita rugi, tapi kita absorb lah kerugian tersebut. Okay, alright. Okay, kejuaraan LAN, Alhamdulillah. Tuan Syed Idrus, TNM banyak mengajar dan mendidik saya. Sangat saya hargai tunjuk ajar tuan yang sentiasa tak lokek ilmu. Alhamdulillah. Alright, kejuaraan LAN, jangan risau, fokus kajian saham. Alright, soalan seterusnya, counter yang dibeli bertukar status PN17, adakah boleh bertukar kembali pada asal? Jawapannya boleh. Okay, counter PN17, dia masuk counter PN17 sebab company tu ada masalah dari segi perniagaan syarikat tersebut. Okay, dan sekiranya syarikat tersebut dapat menyelesaikan masalah kewangan tersebut, maka syarikat tersebut boleh bertukar kembali kepada asal, boleh keluar daripada status PN17 tersebut. Jadi sama ada boleh ataupun tidak bergantung kepada syarikat tersebut lah. Bergantung apa yang dia buat. Kalau dia memang tak boleh nak improve keadaan kewangan syarikat, fundamental dia tak boleh nak improve, maka dia berisiko delisted daripada Bursa Malaysia, dinyah senarai. Dinyah kan, nyah kau daripada senarai Bursa Malaysia. Okay, alright, so that's why PN17 ni, sebab dia bermasalah, sebab tu kita jangan kacau counter PN17. Okay, tak payah kacau counter-counter yang PN17, dia tengah ada masalah. So biar dia buktikan yang dia boleh come back kepada asal, kepada yang lebih baik, barulah kita fokus untuk kaji counter-counter tersebut. Okay, so counter PN17 dia kita abaikan dululah. Kalau boleh jangan kacau. Jangan beli sebab orang lain beli, kita pun beli juga. Ada orang beli counter PN17 dah dia nak beli, suka hati dia lah. Okay, tak payahlah kita nak sibuk ikut dia. Dia mungkin suka dengan counter PN17. Dia suka nak melingkup ke apa ke. Tak kisahlah. Okay, jangan sebabkan dia beli saham PN17, kita pun nak beli PN17. Bukan macam tu melabur saham. Okay, melabur saham ni anda kena faham kenapa anda beli sesuatu saham.
Okay, apa sebab anda beli sesuatu saham, apa strategi anda, apa perancangan anda kena ada semua benda tersebut. Okay, tiada jalan ringkas ataupun jalan pintas untuk saham, melainkan kita berusaha sesungguhnya untuk berjaya dalam saham ni. Okay, boleh? Azman Jaafar, Assalamualaikum. Tuan Nizam Malik, Waalaikumsalam warahmatullahi. Yasir Arafat, baik coach, barang yang lepas jangan dikenang. Betul. Okay, right. Muhammad Fahmi, bila price loss 10% terus close. Okay, right. Sebenarnya dia bukan about 10%. Dia ada cara macam mana kita nak kira cut loss price dan cut loss percentage. Ada sebab dia kenapa kita set cut loss percentage macam tu. Sebab tu kena belajar cara buat kajian saham. Okay. Alright. Tuan Nur Hamudi. Nak baca sikit. Bila kita dah set cut loss price, maksudnya kita dah ready untuk loss sebanyak amount tersebut. Jadi tak perlu gelabah, itulah amount yang kita mampu loss. Betul. Itulah dia yang saya nak sampaikan. Kita dah kira siap-siap berapa kita loss. So kalau kita beli saham ni, kalau saham ni jatuh, kita loss sekian amount. Jadi kita dah tahu dah kita akan loss. Jadi kenapa nak takut? Kenapa nak menggelabah? Sebab kita dah terima dah dulu kerugian tersebut sebelum kita beli saham tersebut. And that's the worst case scenario kalau benda tu berlaku. Tapi what if kalau counter tersebut naik mengikut trend dia? Dia going up trend. Kita akan buat profit. Sekarang ni kita beli saham dengan persediaan kalau loss. Kalau loss, berapa banyak kita akan loss. Tapi kalau saham tersebut tak turun, dia naik. Kita buat profit, kita senyum lah. Itu je benda yang kita buat dalam saham. Tak payahlah kita terlalu risau-risaukan tentang saham ni. Okay, dan saya pun tak tahu kenapa orang risau sangat melabur saham. Apa yang dia risaukan? Tak payah nak risau-risau. Okay, melabur saham tetap macam tu. Okay, akan ada peluang dan turun naik dalam pasaran saham bergantung kepada decision kita, keputusan kita nak beli saham apa. Okay, kalau rasa saham tersebut mengganggu kita dalam kehidupan kita, dan tak payahlah beli saham. Mungkin anda kena buat benda lain. Anda mungkin kena melabur emas ke, melabur hartanah ke, melabur ASB ke. Buatlah benda lain. Okay, sebab bagi saya macam ni, saham ni adalah untuk orang yang sesuai melabur saham. Okay, mungkin bila anda try melabur saham, saham ni tak sesuai dengan anda. Anda rasa denyut denyut jantung anda tu tak boleh menahan emosi saham. Mungkin anda memang sangat sensitif. Tapi denyut ke degup Denyut jantung ke degup jantung tak kisahlah mana-mana tapi maksudnya adalah ada orang memang dia tak berapa sesuai melabur saham. Jadi kalau tak sesuai, stoplah melabur saham. Pergilah buat benda lain. Pergilah buat grab food ke untuk cari pendapatan. Okay, tak semestinya melabur saham. Okay, so sebab tu saya kata saya ni bercakap tentang saham. Saya tak promote saham. Saya tak paksa orang melabur saham. Saya tak suruh orang belajar saham. Okay, saya cuma kongsikan peluang yang ada dalam saham. Okay, dan siapa-siapa yang rasa saham ni sesuai dengan dia boleh belajar saham. Ada juga dekat TikTok dia kata kan, Tuan Nizam tu selalu share screenshot profit. Dia nak bakar kita untuk masuk kelas saham dia. Tolong sikit. Saya kalau boleh orang-orang yang cakap macam ni kan, tak payah masuk kelas saya. Okey, tak payahlah masuk kelas saham. Okey, sebab anda bawa mindset yang salah dalam proses belajar. Okey, so lebih baik jangan masuk kelas saham. Pergi belajar dekat YouTube, kat Google. Belajar benda-benda percuma. Okay, so kelas saham saya adalah orang yang betul-betul nak belajar cara buat saham dengan betul. Ada mindset yang betul. Bukan orang yang suka skim cepat kaya. Okay, dan orang yang serius nak kuasai ilmu saham dan buat saham ni dengan betul. Okay, dan kita sentiasa bermula dengan ilmu terlebih dahulu. Dan bila kita ada ilmu, barulah kita dapat buat pelaburan saham ni dengan betul. Mungkin 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, okay, kita akan dapat result yang kita mahukan dalam saham. Sebab nak membina kejayaan ni mengambil masa. Okay, janganlah expect baru belajar saham dah berjaya. Okay, dah untung puluh ribu, ratus ribu, juta-juta. Tidak. Okay, saham ni mengambil masa. Okay, jadi kita buat dengan cara yang betul. Okay, alright. Alright. Saya nak baca soalan dekat ruangan komen di TikTok. One, entry price sesuai kat mana? Entry price sesuai kat sana bergantung kepada technical analysis yang kita buat. So technical analysis yang saya ajarkan adalah teknik permulaan uptrend, okay, ataupun kita sebut dia sebagai teknik ZAG. So kita buat kajian saham menggunakan indikator-indikator tertentu seperti moving average, Bollinger Band, MACD, dan kita baca dengan cara yang betul.
dan kita akan jumpa permulaan uptrend. Jadi kita akan dapat kat mana patut kita beli saham tersebut. So kita kena buat kajian, barulah kita dapatkan harga yang sesuai tersebut. Okay? So kalau tak belajar cara buat kajian technical analysis, memang tak tahu macam mana nak cari entry price. Okay? So penting tak belajar saham. Penting tak belajar cara buat kajian saham. Penting lah, kalau tak belajar macam mana nak buat entry saham kan. Jadi belajarlah. Okay, alright. Santero Nero. Nah, sedap nama dia, Santero Nero. Akaun Sirius tuan pakai bank mana? Akaun Sirius saya pakai M Plus Online. Okay, King of Too Soon. Assalam Tian M. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, saya jawab soalan dekat TikTok ya. Siapa yang dekat Facebook, klik button like dan klik button love banyak-banyak. Okay, alright. Untuk saham Warren, boleh ke guna teknik ZAG seperti yang biasa guna dalam saham induk? Jawapannya tak boleh. Okay, untuk Warren ada caranya yang tersendiri. Teknik ZAG tak berapa sesuai untuk Warren. Untuk Warren kita gunakan satu teknik namanya adalah bullish divergence. Okay, bullish divergence ni satu teknik yang advance, okay, dan kita fokus kepada counter Warren. Okay, dan ilmu Warren tu saya banyak ajarkan dalam program saya, namanya adalah Warren Secret Saham Mastery, WSM. Tapi buat masa sekarang saya tak fokuskan kepada WSM. Okay, saya fokus kepada counter induk sahaja seperti yang kita belajar dalam Premier Saham Mastery 2.0. Okay, so buat masa sekarang ni abaikan dulu Warren, fokus dulu counter induk lah, sebab Warren bukan musimnya sekarang. Okay, alright. Kamal Mansur, nak tahu counter PN17 tu kat mana? Alah, Google je, gunakan pakcik Google. Search senarai counter PN17. Nanti keluarlah senarai tersebut. Okay. Alright. King of Too Soon. Bukan. Ahmad Farid. Teknik Z tu macam mana? Teknik Z saya kongsikan dalam program Premier Saham Mastery 2.0. Alright. Wan, bagi saya selagi tak pecah support, selagi boleh hold, siap-siap turun 10%, kita cut loss, dia naik balik. Okay, alright. Itu adalah perkara yang boleh berlaku dalam saham. Okay. Okay, so biarlah dia. Okay, dia macam ni. Bila kita jual saham, lepas tu dia naik balik, biarlah. Masalahnya anda ni bila jual saham, anda masih tengok lagi saham yang anda dah jual tersebut. Okay, so bila dah jual tu lepaskanlah dia. Tak payah nak tengok lagi dia naik ke, lepas tu dia turun ke. Biarlah dia. Okay, fokus kepada next trade counter saham yang lain pula. Okay, alright. Santero Nero, Tuan Nizam full time trader ke? Saya tak gunakan terma full time trader. Okay, sebab kerja saya full time saya bukanlah trade semata-mata, sebab saya ada banyak kerja lain. Saya ada saya seorang pelabur dan trader saham. Saya juga seorang business person. Okay, so sekarang ni pun kita tengah ada projek baru. Saya dengan my team tengah plan satu projek baru, projek besar ni yang melibatkan pasaran yang lebih besar. Okay, melibatkan projek yang lebih besar, tapi saya tak boleh nak ceritalah apa projek bisnes saya sekarang. Okay, so sekarang tapi saya akan outstation, saya akan travel lepas ni, okay, untuk projek-projek baru saya. Okay, jadi saya mohon doa, semoga anda dapat doakan supaya saya punya bisnes baru akan berjaya, okay, dan dapat menjana keuntungan dari perniagaan tersebut. Okay, alright, so that's why, so full time saya adalah saya buat banyak perkara. Saya juga adalah seorang ayah, saya seorang suami. Okay, jadi saya ada banyak kerja juga yang saya perlu uruskan setiap hari. Okay, jadi saya tak suka sebut terma full time trader. Okay, tapi saya sebut active trader sebab setiap hari ketika pasaran berlangsung, saya akan buat pembelian saham dan penjualan saham. Dan kalau saya tak beli saham, tak jual saham pun, saya akan tetap monitor saham juga. Jadi saya adalah seorang active investor and trader saham in the stock market lah, in Bursa Malaysia. Okay, alright. Alright, Mince Herbal. Ni salah seorang student saya, okay, yang sentiasa ceria, Puan Rina Rosli. Alright. Santero Nero, semoga dipermudahkan urusan Tuan Nizam. Terima kasih kerana mendoakan yang terbaik. Okay, alright. Idaha Fikris, Tuan ajar guna 3 indikator kan? MACD, Bollinger Band dan MA. Sekiranya satu indikator ada sell signal, tapi 2 lagi indikator masih buy signal, patut jual atau hold saja. Okay, untuk jual, kita tidak melihat sell signal indicator semata-mata. Kita boleh tengok trading plan. Kalau harga tu kena cut loss price kita clear position. Okay, kalau untuk tengok indikator, biasanya kita akan tengok MACD. MACD dead cross adalah sell signal yang kuat. Jadi kalau dia berlaku sell signal, harga saham tu dah start naik kan. Lepas tu dia dead cross dan kita jual sebelum harga saham tu jatuh
ke cut loss price kita. Jadi dia tengok situasi lah, tengok situasi. Okay, tetapi yang penting anda faham kajian saham dan juga technical analysis dan juga trading plan yang anda buat. Okay, alright. Faiza Za, tu nama dia is watching. Syazaliza Ahmad Hashim is watching. Terima kasih. King of Too Soon, ada signal buy, ambil peluang, tak boleh lepas. Betul tu. Okay, alright. So saya rasa itu sahaja untuk sesi live saya pada hari ini. Okay, so saya harap ianya bermanfaat untuk anda. Okay, so seperti yang kita belajar hari ini, okay, bagaimana tenang walaupun saham yang dibeli jatuh. So ada 3 tips yang saya kongsikan dalam sesi live ini. So kepada anda yang menonton, saya harap anda belajar sesuatu. Okay, dan kepada anda yang menonton secara ulang tayang juga, terima kasih kerana menonton daripada awal sampai habis. Dan bantu saya untuk klik button share supaya lebih ramai lagi rakan-rakan kita dapat join sesi live ni, menonton video ni dan dapat sedikit ilmu perkongsian daripada saya dan menjadi seorang yang lebih tenang dalam pelaburan saham yang dilakukan. Okay, alright. So saya rasa itu sahaja. Kepada anda yang berminat nak belajar saham, boleh register untuk kelas saham saya NSMO, Newbie Saham Mastery Online, pada hari Sabtu ni 30 Julai 2022. Okay, ini adalah sesi yang terakhir untuk bulan Julai. Dan next kita akan ada tari-tari yang akan datang lah. Okay, so kalau anda berminat, anda boleh PM us di Facebook ataupun anda boleh klik link di bio untuk info lanjut berkaitan dengan kelas saham yang saya anjurkan. Okay, alright. So kita jumpa lagi InsyaAllah esok kalau tak ada aral, kita jumpa pada pukul 12 tengah hari untuk sesi live. Okay, kita akan belajar lagi berkaitan dengan saham. So take care semua. Saya doakan anda berjaya dalam apa yang anda lakukan dan anda dapat keuntungan daripada pelaburan saham yang anda buat. Okay, so take care. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam hormat. Saya Nizam Malik dari Saham Mastery. You are TNM. You are the next millionaire. Take care dan bye-bye.